Duduk tak apa. Apa? Saya nak nombor telefon dulu. 01 012 397 397 50 50 55. 55. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Oh, sejuk saudara. Saya hari ini, saat ini saya masih lagi berada di jenda baik, saudara. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saya ada tetamu. Tetamu kita special saudara. Iaitu Profesor Dato' Azman daripada Profesor Madia Dr. Azman. Profesor Madia Dr. Azman daripada Universiti Kebangsaan. Saya sebab Universiti Kebangsaan ni, Saudara Ramzul, apa khabar? Saudara Syirik, minta maaf lagi terlewat sikit. Saudara Zamari LC, Saudara Abu Samah, Saudara Shah Ibrahim, Saudara John Ringo, Ida, Saudara Izzuddin, Saudara Richard Bakri, Saudara Arifin Hakim, Saudara Kamarul Azhari, begitu juga Saudara Muhammad Kepli, Saudara Awang Zah, Saudara Rusmini. Salam dari Pontian ya, Rusmini. Orang Pontian Johor. Apa khabar lah orang Johor ya. Saya di sini sebenarnya di Jenda Baik ya, Puan Halimatun, Puan Rubidin di Petaling Jaya, Saudara Kamisan Dahlan, Saudara Ibrahim Tawi. Saya yakin tempat anda mungkin tengah panas lit-lit. Kawasan saya di sini ni di Jenda Baik. Allah, sejuknya Tuhan aja yang tahu. Tapi sebab janji saya pukul 11 tetap saya akan tunaikan semampu yang mungkin. Saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Mungkin malam besok kita boleh ya saudara. Saudara Maridan, saudara Zamari, begitu juga dengan Lisyah, saudara Prof, kita cakap kena kuat-kuat sikit saudara. Rapat sini Prof. Boleh. Jadi, saudara, kita berbicara hari ini banyak isu saudara. Banyak isu yang melingkumi, tapi hari ini sebab saya bersama dengan Prof, saya nak bertanya dengan beliau. Beliau adalah merupakan pakar sejarah saudara. Sejarah tentang perjuangan bangsa kita. Sebenarnya perjuangan bagaimana warga bangsa kita struggle. Live ke bang? Ya, tengah live. Live. Sedang live ni saudara. Duduk tengok. Ini saudara Fitri. Ini nak jadi calon ni saudara. Saudara. Dan dalam keadaan kita kini bersama dengan Profesor Dr. Azman. Azmul. Ya. Jumpa bang. Okey. Kita akan jumpa ke kawan saudara. Nak buat macam mana? Ya, saya nak bertanya dengan Prof tentang the struggle ataupun perjuangan bangsa kita hari ini dalam keadaan yang sebegitu tak menentu, Profesor. Dengan keadaan politiknya, orang tu saman, orang ini saman, orang itu. Kadang-kadang berita benar, berita tak benar. Jadi saya minta doktor dapat memberi penjelasan tentang sejarah orang Melayu ni macam mana. Kalau dia berpecah, maka akhirnya dia akan diperintah. Silakan Prof. Kena cakap kuat sikit Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri malam ni berkongsi pandangan dengan orang-orang daripada parti UMNO dan memberikan sedikit pandangan yang dijemput untuk mereka melihat pandangan akademik daripada UKM. Jadi berkait dengan soalan itu tadi, perpecahan ini adalah suatu perkara yang lumrah dalam sejarah. Dia apabila bermula sesebuah bangsa itu, nombor satunya dia akan bermula dengan pembentukan, pembentukan, pengasasan, kemudian dia akan mendaki kepada puncak kejayaan, dan zaman pengisian untuk mencapai kejayaan itu adalah zaman yang paling manis, paling indah. Jadi apabila sesebuah kekuasaan itu berada di zaman kemuncak, itulah biasanya manusia akan mengalami masalah lupa kepada segala-galanya dan hanyut dengan bayangan kehidupan, kenikmatan dunia dan sebagainya. Dan selepas itulah dia akan mulai orang putih kata decline, mulai melemah. Dan melemah ini mengambil satu proses masa yang lama. Dia tidak terjadi dalam 1001 malam, tidak. Tetapi dia terjadi dari tahun ke tahun, daripada dekad ke dekad, dan dia akan sampai kepada suatu titik penghujung. Jadi bagaimana nak mengatasi masalah ini? Jadi nak mengatasi masalah ini, dia perlu kepada pembaikan, pemulihan dan juga perubahan. Dan titik perubahan itu perlu dibuat dengan orang yang betul, masa yang betul, tempat yang betul dan platform yang betul.
Saudara, ini- itu bicara daripada seorang profesor, saudara, bukan bicara daripada saya. Saya ni tutor saya, saudara. Okey. Jadi bicara orang profesor ni dia santunnya, dia saudara Ramzo, saudara Potih daripada Dongon, saudara Tukiran Kitam. Dia profesor doktor ni dia memang pakar sejarah, dan saya tertarik hati bila mengatakan bahawa bangsa kita ini berada dalam pendakian yang ada ketikanya kita berada di peringkat yang atas. Bila atas kadang-kadang lupa diri. Bila lupa diri akhirnya orang neglect, orang tak pandang kita. Kemudian mungkin dah menurun, dan untuk meningkat balik bukanlah macam 1001 malam, bukan ada hikayat 1001 malam. Saudara. Jadi teruskan Prof bagi pandangan lagi. Ya. Okey, sejarah kita Ya. telah membuktikan kita pernah menjadi suatu kuasa yang hebat Ya. di Nusantara, di Empire Persatuan Melayu. Apa yang Melayu? Ya. 1511 kita Ya. jatuh, dan 1957 kita bangkit kembali dalam satu platform negara bangsa yang baru, Ya. iaitu Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 63 kita jadi gagasan Malaysia. Ya. Kemudian Singapura keluar tahun 65. Dan kemudian kita mengalami satu proses perindustrian, kemajuan yang hebat. Revolusinya pada era 1990-an. Ya. Tahun 2000-an kita menuai hasil itu. Ya. Dan masuk start daripada tahun era 2010 ke atas, itu adalah era di mana konflik mulai berlaku. Bila dah kaya-kaya tu mula lupa diri katnya. Ya. Jadi sekarang ini adalah proses transisi peralihan, penyesuaian dan juga pemulihan negara kepada suatu benda yang lebih baru dan juga fresh lah. Lebih segar. Kita tengok pun dalam konteks politik, kalau saya sentuh politik sedikit pun, sekarang ini sudah ada kerajaan perpaduan Malaysia. Ya. Ini adalah satu platform baru, platform baru, dan di sebelah pembangkang ada kerajaan gabungan baru, Perikatan Nasional. Ya. Jadi dua ini adalah suatu wajah yang kita tidak pernah lihat. Yang kalau Tak pernah terfikir pun. Kalau dulu Barisan Nasional, selama 45 tahun Barisan Nasional membesar kita dengan era Barisan Nasional, Tun Mahathir, Tun Pak Allah, Datuk Seri Najib, dan kemudian berlaku gegaran politik. Gegaran politik tahun 2020 dan kemudiannya transisi perubahan kerajaan pada tahun yang lalu, tahun yang lalu, dan sekarang kita memasuki era baru politik dengan temanya ialah perpaduan. Jadi perpaduan itu kita perlu lihat bagaimana nanti, adakah perpaduan itu adalah suatu yang mungkin akan cuba diserasikan pada PRN yang akan datang ini, tinggal sebulan ataupun 2 bulan akan datang. 6 negeri. Ya, di 6 negeri. Aha. Adakah serasi? Ya. Adakah serasi ataupun tidak? Kalau serasi, mungkin move forwardnya akan lebih cantik. Dalam sejarah muafakat nasional di antara PAS dengan UMNO pun mengambil masa setahun untuk serasi. Melalui 90 lebih siri ceramah, dan kemudian banyak berpuluh-puluh siri pilihan raya kecil untuk mendapatkan keserasian. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah sejarah lah. Jadi dalam konteks perpaduan ini, PRN ini adalah ujian. Sama ada natijah kepada PRN ini tidak penting. Tapi dia natijah itu sebenarnya suatu benda yang secondary. Yang kedua, yang pertama adalah untuk mencari keserasian. Adakah kerjasama ini yang mempunyai wajah Malaysia ini dengan gabungan semua etnik, kaum dan agama boleh pergi ke hadapan untuk menjamin suatu bentuk kestabilan politik, dan yang penting adalah kita melihat lebih jauh daripada parti itu, iaitu untuk rakyat, untuk lebih ke depan wawasan negara untuk sekurang-kurangnya sehingga 2050 ataupun yang terdekat adalah 2030. Bagaimana rakyat pada waktu itu dengan natijah daripada gabungan kerajaan ataupun parti-parti politik dalam konteks kerajaan perpaduan ini. Bagaimana hubungannya dalam PRN nanti? Pembahagian kerusinya, kemudian logistiknya, penyelarasan kewangannya, kemudian kurangnya pembenturan ataupun pertikaian politik dan sebagainya yang boleh diselaraskan. Dan apabila natijahnya datang begini, negatif ataupun natijah yang positif, adakah berlaku check and balance ataupun sebagainya. Kita akan lihat nanti, dan semuanya akan teruji dalam 1-2 bulan nanti. Dan saya menjangkakan, contohnya, setiap parti mempunyai market masing-masing. UMNO
di kawasan market Melayu untuk menguasai kawasan rumah Melayu itu. Kemudian PKR contohnya mungkin di kawasan urban dan suburban mungkin. Kemudian parti-parti lain lah dalam perikatan dalam Pakatan Harapan itu mempunyai kita kata market yang berbeza dengan parti yang lain, terutama dengan Barisan Nasional. Jadi market itu yang berbeza suatu kelebihan, suatu advantage, dan kita tidak boleh mengharapkan satu keputusan yang kita kata terus positif, tidak. Kerana kita ada masa lagi. Ujian kepada kerajaan perpaduan ini ada masa sehinggalah PRU ke-16, bertahun-tahun mungkin keserasian itu. Dan bagi pihak Perikatan Nasional pula, mereka boleh melihat ini sebagai suatu kelebihan dan kekurangan, di mana mereka mungkin tidak ada gabungan yang mewakili daripada kaum yang lain, walaupun di dalam itu ada gerakan, adakah gerakan mampu untuk mengambil dan menjadi rumah kepada Malaysia itu, menjadi wajah kepada Malaysia. Ini ada satu cabaran lah kepada Parti Perikatan Nasional, bagaimana mereka nak menjadi wajah, merupai wajah seperti mana yang ada pada kerajaan perpaduan ini. Okey. Setakat itu Datuk. Ya, saudara, itu gambaran yang sebagaimana saya katakan tadi, saudara, itu bicara seorang profesor. Dia non-committal. Beliau sebagai seorang pensyarah di sebuah pusat pengajian tinggi. Tentulah beliau sebagai orang yang non-committal. Dia tidak akan terjebak untuk memihak pada mana-mana parti-parti politik. Tetapi saya yakin sebagai warga bangsa kita ini, beliau juga mahu melihat bagaimana negara kita ini ditadbir sebaik mungkin. Sebab tadi Profesor mengatakan bahawa pelajar-pelajar juga menzahirkan perasaan dan pemikiran mereka. Ini pemikiran anak muda. Sebab kita nak tanya juga daripada Profesor. Saya harap teman-teman, khususnya yang warga UMNO, kena hayati apa yang dinyatakan oleh Profesor ini. Dia bukan adalah satu pandangan yang berupa sekadar akademik semata-mata, tetapi adalah pengalamannya dan juga pergaulannya, serta yang paling penting pemikirannya. Pemikiran seorang profesor yang melihat politik, kecelaruan politik kita ini, dan di mana-mana pihak akan mengambil kesempatan. Sebab itu beliau mengatakan tadi bahawa bagaimana parti-parti politik itu mampu untuk menggamit yakin rakyat pada rumah-rumah mereka masing-masing. Saudara Mat Sepana Jaya, apapun UMNO harus terus maju. Saudara Nur Azman, kalau saudara Pak Abdul Hamid, kalau anda mempunyai persoalan, boleh saya lontarkan kepada Profesor. Mungkin sebab malam-malam begini kami di sini sejuk, Prof. Sejuk sangat. Tapi di kawasan anda, saya yakin panahnya lip-lip. Saudara Ramdin Ramli. Terima kasih. Dan saya ingin mendapat pandangan sebab Prof bergaul dengan pelajar-pelajar yang terdiri daripada kalangan pengundi-pengundi yang berusia 18 tahun ke atas. Apa dia punya pandangan mereka supaya warga UMNO kena dengar, pedih tak pedih kena terima, saudara. Itu keadaannya, saudara. Silakan, Prof. Okay, kalau persepsi, politik adalah tentang persepsi. Kalau kita letak nombor 1, 2 dan 3, sekarang ini BN dan Barisan Nasional UMNO berada pada tahap nombor 3 lah. Nombor 3 ya? Ada dog lah. Nombor 1 itu Perikatan Nasional kalau di segi orang Melayu lah. Dan yang kedua itu adalah Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan pun ada peminat-peminatnya tersendiri. Jadi itu berdasarkan kepada senario persepsi PRU yang lalu. PRU yang lalu. PRN yang akan datang ini kita tak tahu. Sebab wave ini boleh berubah. Boleh berubah. Kita tengok bagaimana wave yang dibina oleh Barisan Nasional dalam pilihan negeri di Melaka, kemudian di Johor, Penang Bergaya. Tapi berubah tiba-tiba, secara tiba-tiba berubah. Secara drastik selepas itu. Jadi politik adalah satu yang tidak tetap, dan ia adalah bersifat fleksibel dan juga dinamik. Kadang-kadang dia boleh berada di sini dan kadang-kadang dia boleh berada di sini. Tapi apa yang kita perlu jelas ialah suara anak muda. Anak muda mahukan suatu tawaran. Satu tawaran yang dekat dengan hati mereka. Apa kehendak mereka? Apa kehendak mereka? Mereka mahukan perkara yang, saya rasa perkara yang dekat dengan mereka.
Tak apakah berartinya macam Prof belajar dekat universiti apa semua, tentulah mereka akan melihat apakah jaminan bila keluar daripada Menara Gading nanti apakah mereka mempunyai peluang pekerjaan dengan gaji dan sebagainya, sebab mereka juga mewakili keluarga dari, kalau mereka datang dari desa, keluarganya tentulah bukan orang berada, kan, tentulah mereka mau menampung keluarga dan sebagainya. So tawaran-tawaran itu mesti diterjemahkan oleh pimpinan, tak begitu Prof? Silakan. Dia bukan tawaran yang bersifat popular. Bukan popular bagi laptop, bagi tab apa ni dan sebagainya, tetapi apabila keluar daripada universiti mereka mendapat tawaran kerja. Tawaran kerja hanya akan berlaku apabila adanya kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi hanya akan dapat dikecapi apabila adanya kestabilan politik. Ini yang perlu diperbaiki dahululah. Jadi nak mewujudkan benda itu bukan boleh buat dalam satu malam. Jadi saya rasa kajian perpaduan pada hari ini perlu lebih peka dan juga celik dengan benda ini dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjadi suatu asbab kepada anak muda ini untuk membenci kerajaan perpaduan, terutama peringkat-peringkat pimpinan tertinggi lah, pimpinan tertinggi, dan kenyataan itu harus kenyataan yang kena pada masanya, bukan kenyataan yang keluar yang tidak kena pada masanya. Jadi kerana kenyataan itu senang untuk diputar belik. Putar belik kemudian akhirnya dia akan menjadi bercelaru dan juga akan menimbulkan satu persepsi. Persepsi ini adalah satu perkara yang barangkali betul dan barangkali juga tidak betul. Dan sebagai pembangkang, of course lah, pembangkang akan melakukan kerjanya sebagai pembangkang. Kerja membangkang adalah kerja yang paling enak dan menyeronokkan. Menjadi kerajaan terbeban dengan beban penyelesaian dan sebagainya. Tetapi saya rasa kelebihan adalah kepada orang yang berada di pihak kerajaan lah, kerana dia punyai peluang, platform untuk menunjukkan kebolehannya mentadbir negara dan memberikan servis yang terbaik, khidmat yang terbaik kepada rakyat. Kerana apa pun yang akan ditentukan nanti adalah bagaimana persepsi itu bermain pada minggu yang pertama pilihan raya, dan minggu kedua itu hanya akan diikuti oleh minggu yang pertama itu. Dan wave itu kalau kita lihat, dia akan dapat kita jangkakan siapa pihak yang akan dapat menerajui 6 negeri itu. Jadi artinya Prof, saya tertarik ni bila Prof kata tadi, pertama sekali anak-anak muda tak berkisah pun tak dapat laptop ke, oleh-oleh cendah mata, cendah hati ni sudah berlalu era itu. Yang kedua, persepsi juga ni ada kalanya okey, ada kalanya tak okey. Tetapi yang mahu diharapkan, dia anak muda, saya yakin, tak tahulah Prof, pandangan saya, anak muda tidak mahu lagi melihat ada pimpinan yang banyak sembang kari. Anak muda punya bahasa, sembang kari aja ni. Janji itu, janji ini dan sebagainya. Dan memanglah saat ini pembangkang juga menjaja macam-macam jajan-jajan yang tertentu. Tapi saya agak tertarik bila Prof mengatakan bahawa bagi anak muda yang mereka harapkan adalah jaminan. Bagi kalau politik tak stabil, macam mana pelabur nak datang? Bila pelabur tak datang, macam mana nak menjamin pekerjaan? Saya rasa inilah juga yang harus diterapkan oleh pimpinan yang ada kerajaan hari ini, memberi penjelasan pada anak muda. Kalau mereka berada di Menara Gading, bila keluar dari Menara Gading, dia nak kerja macam mana? Kalau kilang tak ada, pelabur tak ada. Pelabur tak datang kalau kestabilan politik. Tapi hari ini kita lihat semalam ada cubaan Prof. Mereka mahu memperlihatkan seolah-olah ada kekuatan buat usul tentang belah bagi undian di parlimen. Saya tahu sama ada Prof perasan tak perasan. Akhirnya saya bukan nak memadaikan muka, tapi ternyata bahawa mereka cuma ada 54 saja. Di saat ahli-ahli parlimen daripada kerajaan pimpinan hari ini, kerajaan perpaduan, mereka berada di 5, kan? Tapi kenapa mereka gagal untuk mendapat keyakinan majoriti di kalangan ahli dewan. Jadi ini artinya cubaan-cubaan untuk menggagalkan ekonomi juga harus dilihat Prof, yang mungkin anak-anak muda kadang-kadang terlepas pandang. Kesan kalau bicara semua tak betul, jadi akhirnya pelabur-pelabur lagi. Bila pelabur lagi, kestabilan tak menentu. Dan sampai bila nak ada dalam begini? Dan ekonomi kita hari ini $1 Amerika RM4.61. Ya keadaan begini. Boleh Prof jelaskan sedikit lagi tentang pentingnya kestabilan politik dalam memacu ekonomi yang lebih mantap agar
anak-anak muda terjamin untuk mendapat peluang pekerjaan. Zaman Prof, zaman saya, kita dah melalui seronok saya ada punya wang, dapat peluang-peluang untuk pekerjaan, peluang-peluang perniagaan. Tapi sekarang semua itu sudah menipis. Kesannya apabila ekonomi kita dalam keadaan yang in the limbo, dalam tidak menentu. Tambah-tambah lagi ekonomi dunia juga begitu. Prof, jadi boleh Prof bagi pandangan tentang pentingnya kestabilan politik itu. Itu bagi saya batu asasnya rasanya. Tak macam mana Prof? Saya rasa setakat ini politik kita stabil. Ya. Kita stabil, dan sejarah kestabilan politik Malaysia ini dia hanya bergoncang beberapa kali sahaja dalam sejarah negara. Pertamanya ketika Resuhan Kaum 13 Mei 1969, apabila Perikatan tidak dapat memenangi two-third majority. Maka selepas itu berlaku rusuhan kaum di Kuala Lumpur, di Penang dan sebagainya, dan politik tidak stabil. Prof asal dari mana Prof? Saya Kelantan. Oh, Kelantan, okey. Kemudian berlaku curfew curfew di Kuala Lumpur, dan apabila darurat berlaku, maka gambaran pada negara itu sudah tidak baik. Maka tidak ada kestabilan politik. Itu yang pertama. Dan selepas itu era Tun Razak, politik kita stabil, politik kita stabil dengan baik, dan kestabilan itu berlaku, ketidakstabilan itu berlaku sekali lagi apabila Tun Mahathir meletak jawatan tahun 2020 tahun 2020, dan berlaku Sheraton Move, dan berlaku lagi tukaran Perdana Menteri. Sekali undi dapat 3 Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, beralih pula kepada Datuk Ismail Sabri, dan akhirnya pilihan raya yang baru ini apabila Perdana Menteri ke-10 dia sudah pun mula melihatkan kestabilan itu kembali. Pentingnya kestabilan ini adalah dia memberi kesan kepada kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi itu ditentukan oleh pelaburan, mata wang. Apabila ada pelabur datang, maka ekonomi pun berjalan, duit pun berpusing, duit berpusing, dan peluang pekerjaan dapat ditawarkan. Dan penjaja-penjaja dapat nikmat apabila ada orang bekerja dan sebagainya, maka semuanya mendapat nikmat. Dan jadi apabila pelaburan ini berkembang dan sebagainya, ekonomi dah makmur, maka nikmat itu akan sampai kepada rakyat. Lebih-lebih anak muda lah. Ya, lebih-lebih lagi kepada anak muda. Jadi benda itu tidak boleh dicapai pada satu malam, 2 bulan, 3 bulan. Dia mengambil masa. Jadi saya rasa kerajaan perpaduan mempunyai masa yang cukup sehingga parlimen dibubarkan nanti untuk membolehkan pilihan raya umum yang ke-16. Dan setakat hari ini saya rasa kerajaan Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini masih lagi dalam keadaan stabil. Convention baru ini adalah satu bukti lah. Convention itu penting dan menggambarkan keserakanan dan juga kesepakatan dalam kalangan parti-parti yang memerintah. Parti-parti sekecil-kecil parti dan sebesar-besar parti itu sudah bersama di situ. Dan ini menunjukkan kepada rakyat dan juga dunia bahawa Malaysia sebenarnya sebagai sebuah negara yang stabil. Apabila stabil, dia akan datang dengan sendirilah benda-benda lain itu. Prof sebagai orang Kelantan, ni pilihan raya negeri ni Kelantan ni Prof. Nak tanya juga pandangan Prof tentang Kelantan ni. Nak minta juga pandangan macam mana kedudukannya. Nak kata tak stabil, dah stabil, tapi air di Kelantan masih keruh lagi. Keluar balik air baru ni? Balik juga. Betul ke air keruh tu Prof? Kalau tak kata tak betul, susah pula kan. Memang itulah realitinya. Itu realitinya. Tapi orang Kelantan ini sudah mempelbagaikan penggunaan airnya. Penggunaan air, dan sebenarnya menggunakan air bumi ini tidak baik. Sebab air bumi itu adalah suatu penebat kepada air laut yang ada di muka di bawah bumi itu. Jadi apabila air tidak dirawat, air bumi itu sudah habis, maka para air laut akan meningkat, dan dia tidak baik untuk kelestarian ekosistem yang ada dalam konteks tumbuhan dan sebagainya, persekitaran. Jadi itu yang berlaku pada Kota Raya Jakarta sebenarnya. Jakarta, sebab apa Jakarta itu nak dipindah ke Kalimantan? Kerana paras air laut itu kata Presiden Jokowi sudah semakin meningkat di Jakarta, dan sudah tidak sesuai lagi Bandaraya Jakarta itu untuk diurus dan menjadi sebuah bandar yang untuk ibu kota lah. Ibu kota. Jadi di Kelantan ini trennya begitu. Air telaga dan air yang diambil daripada bumi untuk mengatasi masalah bekalan air yang tidak air elok itulah. Jadi sebagai sebuah kerajaan, itu adalah tanggungjawab kerajaan untuk mengendalikan
Marah orang Kelantan kat Prof ni. Mengendalikan isu bekalan air itu. Jadi saya rasa terpulang kepada orang Kelantan lah untuk membuat keputusan. Sebab orang Kelantan ni yang mengundi itu ada dua. Yang duduk di Kelantan ataupun yang pengundi luar yang berhijrah. Berapa ramai persentase dah, Prof? Saya rasa ramai. Pengundi luar. Sebab kalau kita pergi Kelantan sekarang, Kelantan agak sunyi. Kalau bukan pada musim perayaan seperti pilihan raya ataupun hari raya. Kalau saya ingat dia 2-3 tahun dahulu, bilangan pendaftaran darjah 1 di sekolah-sekolah di Kelantan setiap tahun menurun kelasnya, makin menurun. Ini menunjukkan orang Kelantan hanya bersalin di Kelantan, dapat IC 03 dan kemudian balik ke Kuala Lumpur untuk mencari kehidupan. Berpantang saja di Kelantan. Jadi orang Kelantan ni banyak berpantang. Tak, maksud saya melihat kalau itu keadaan natijahnya. Artinya polar politik di Kelantan itu ditentukan oleh pengundi dari luar lah. Ya, betul. Dan apabila pengundi luar, maka isunya adalah isu nasional. Isu nasional. Dan bukan lagi isu lokal. Jadi apa yang berlaku di lokal itu tidak lagi menjadi satu perkara yang relevan pada waktu itu, pada waktu D-Day, sehari mengundi itu. Jadi pada pemimpin-pemimpin politik Kelantan kena ingat, kena bagi tahu pemimpin-pemimpin di federal, peringkat persekutuan bahawa jangan banyak sangat sembang karinya. Tahu kan? Yang paling penting ni santuni. Lebih-lebih lagi anak muda. Saya melihat anak muda, bagi saya perjuangan rakyat. Tapi saya melihat Perdana Menteri dan juga Kedua Jam Persekutuan telah memberi komitmen untuk membantu isu bekalan air ini melalui bilion juga bantuan itu. Saya rasa itu adalah satu manifestasi kepada hubungan baik di antara kerajaan pusat, persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan hubungan baik itu saya rasa dapat diterjemahkan dan memberi manfaat harapnya kepada rakyat. Dan banyak lagi projek-projek lain termasuk jalan raya dan juga ECR yang mungkin ECRL yang mungkin boleh dipercepatkan jalan raya CSR jalan raya apa saya tak ingat. ECRL tak, gabungan jalan raya yang yang menghubungkan Kelantan dengan Kuala Lumpur ini yang membelah kawasan tengah Central Spine Road Central Spine Road dia artinya second lebuh raya Timur Barat lah. Dulu Tun Razak kan. Itu mungkin boleh dipercepatkan dan ini memberi manfaat kepada ramai rakyat Kelantan yang nak berhubung dengan Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan mungkin untuk mencapai seolahnya lebih baiklah daripada ataupun setara dengan Prof banyak keluarga lagi di Kelantan? Ramai. Di mana, Prof? Ramai di Pasir Mas. Di Pasir Mas. Di Pasir Mas. Jadi kalau kita tengok Terengganu mempunyai rangkaian lebuh raya Pantai Timur, tapi Kelantan tidak. Jadi saya rasa persekutuan dengan federal dengan state boleh mencari penyelesaian. Kalau itu pilihan rakyat Kelantan, macam mana kan? Jadi federal mesti gentleman lah dengan kerajaan negeri bagi memulihkan rakyat mempunyai hasil yang lebih baik. Bagaimana dengan isu-isu tentang kalimah Allah, isu tentang katanya tuduhan penerimaan dana daripada syarikat perjudian semua, apakah itu mempengaruhi pengundi, Prof? Saya rasa kedua-dua isu itu kecuali isu judi itu masih belum jelas lagi. Belum jelas. Pernyataan menteri itu masih lagi belum jelas. Tapi isu kalimah Allah adalah jelas. Yang dibangkitkan itu adalah soal teknikal dan pentadbiran. Tetapi kata Perdana Menteri, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada 2014 itu masih terpakai. Maksudnya kalau dia tidak cabar itu, kalau dicabar kalah lagi dia akan jadi presiden dan binding. Kalau itu saya faham lah, jadi binding kepada yang keputusan 2014 itu. Itu masalah lagi. Kalau tak dicabar, biarlah yang ada itu akan menjadi suatu penentu kepada undang-undang yang sedia ada. Saya rasa itu jelas sebab yang dibangkitkan masalah cabar penarikan tak tarik itu adalah soal pentadbiran. Tapi kalau kalah macam mana? Kalau kalah yang tertinggi itu masih lagi terpakai. Yang diputuskan pada 2014 itu sepaham saya adalah yang tertinggi. Yang tertinggi itulah yang diguna pakai. Sebab itu tak dicabar. Mungkinlah saya tak tahu, itu terpulanglah pada para pakar. Sepaham saya. Saya bukan pakar.
Prof pakar sejarah. Saya, Saya minta maaf, saya hari ini persiaran kita tak dapatlah sampai 1 jam dan sebagainya, cuma minta dalam 35 minit macam itulah. Dan saya berterima kasih kepada Profesor Madya yang bersama-sama dengan kita, dan saya pun mata dah layu saya. Jadi besok pukul 5 petang kita dah bersiaran lagi. Besok seronok cerita mengimbau kembali masa silam. Saudara Tahir, saya harap semua sihat walafiat, saudara Tuan Muhammad, teman-teman yang bersama dengan saya pada malam ini, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan anda menanti. Selalunya 9.30, hari ini pukul 11. Prof, sebab saya bila berjanji dengan orang tu, saya tak akan memungkiri, kerana saya tak mau jadi orang munafik. Orang munafik apabila dia berjanji, dia tidak akan menepati janjinya. Apabila bercakap, dia berbohong. Jadi saya bercakap yang benar. Pimpinan nak marah, marahlah. Perdana Menteri nak marah, marahlah. Presiden nak marah pun, marahlah. Kalau yang benar, benar. Kalau tak benar, itu takkanlah kena bercakap dengan utarakan. Jadi akhir bicara untuk anak muda, apa pesanan Prof untuk mereka melanggan, sebab kita akan menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri. Baik Prof. Pada anak muda, fikir dengan rasional, logik dan juga Ini pesan cikgu ni sekarang. dan tidak menggunakan emosi lah. Menggunakan pertimbangan yang baik, pertimbangan yang baik, yang rasional, yang jauh, dan juga yang apa yang baik untuk negara ini, untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun, dan sekurangnya untuk akan datang lah. Sebab kita mahukan negara ini adalah negara yang untuk semua kaum, bukan untuk ke bangsa Melayu kita saja, dengan mengekalkan ciri-ciri ketahanan yang asal itu, seperti Islamnya, bahasa Melayunya, raja-rajanya, hak istimewa itu kekal, tapi hak kaum lain untuk hidup bersama itu adalah suatu yang kita perlu hormati. Sebab kita dah hidup dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Jadi gunakanlah pemikiran yang baik, pertimbangan yang baik, dan peluang mengundi ini adalah satu hak yang perlu dimanfaatkan sebaiknya. Terima kasih Prof, dan terima kasih saudara. Minta maaf awal bersiaran pada ni, dan bukan awal saudara, lewat bersiaran dan awal saya nak balik. Jauh saudara, bukan dekat saudara daripada Janda Baik. Ni di sini banyak good video. Saya ucapkan kepada saudara semua selamat tidur, moga mimpi-mimpi yang indah alami. InsyaAllah petang besok pukul 5 kita berjumpa lagi, kita bersiaran lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.